Assalamualaikum, apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan ulang kaji pula subjek ibadah tahun 4 dengan tajuk solat. Untuk hari ini kita akan tengok dulu pengertian solat. Kemudian kita akan senaraikan solat 5 waktu dan bilangan rakaat. Dan kita akan tengok syarat wajib solat dan juga syarat sah solat. Okey, pengertian solat. Solat dari segi bahasa bermaksud doa. Dalam bahasa Melayu, solat bermaksud doa. Dari segi istilah adalah setiap perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, apakah hukum solat? Hukum solat fardu adalah wajib ke atas setiap umat Islam. Solat-solat yang diwajibkan adalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Sekiranya kita meninggalkan solat fardu tanpa sebab, maka hukumnya adalah haram serta berdosa besar dan wajib ke atas kita untuk qada dengan segera. Okey, apakah solat 5 waktu tersebut? Kita ada 5 solat, ada 5 waktu solat fardu yang wajib kita tunaikan sebagai seorang Muslim. Yang pertama, solat subuh yang selalu kita tunaikan pada waktu pagi. Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Okey, kita tengok satu-satu nah. Solat subuh ada 2 rakaat ditunaikan pada waktu pagi, iaitu bermula terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Kemudian kita ada solat zuhur. Solat zuhur ada 4 rakaat. Waktu zuhur pula bermula apabila tergelincir matahari sehingga bayang-bayang sesuatu benda sama panjangnya dengan objek asal. Maksudnya matahari betul-betul ada atas kepala kita. Pada waktu tersebut maksudnya waktu solat zuhur. Kemudian solat asar. Solat asar ada 4 rakaat. Waktunya selepas berakhirnya waktu zuhur sehingga matahari terbenam. Solat maghrib pula ada 3 rakaat. Waktunya ialah ketika terbenam matahari sehingga hilang mega merah di kaki langit dan tidak kelihatan lagi di sebelah barat. Yang terakhir adalah solat isyak. Solat isyak ada 4 rakaat. Waktu solat isyak bermula sebaik berakhirnya waktu maghrib dan berterusan hingga terbit fajar shadiq di sebelah timur sehingga subuh keesokan harinya. Okey, yang seterusnya kita nak tengok apakah syarat-syarat wajib solat. Okey, syarat wajib ni adalah sebelum kamu solat lagi, siapakah yang wajib solat sebenarnya? Individu manakah yang wajib solat? Yang pertama, individu itu mestilah baligh. Baligh ni adalah bila mana seseorang lelaki ataupun perempuan telah sampai pada tahap umur tertentu, maka dia menjadi seorang yang layak menerima taklif ataupun tanggungjawab yang ditentukan oleh syarak. Contohnya, bila mana dia sampai dia pada sesuatu umur ni, jadi dia diwajibkan untuk menunaikan apa yang syarak tuntut pada dia lah, antara dia solat, puasa, haji dan lain-lain. Yang kedua, sempurna panca indera. Maksudnya panca indera ni anggota badan lah, dia tidak buta dan tuli dalam satu masa. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas untuk wanita. Yang ni syarat ni khas untuk wanita. Yang keempat, sampai seruan dakwah. Maksudnya seruan ataupun ingatan ataupun dia tahu tentang wajibnya perintah menunaikan solat. Yang kelima, berakal. Maksudnya tak gila, dia masih waras. Yang keenam, seorang Muslim ataupun Islam. Okey, apakah antara syarat-syarat sah solat? Tadi syarat wajib solat, kamu jangan tertukar ya. Syarat wajib itu sebelum solat lagi. Siapa yang wajib ke atas dia untuk solat? Sekarang ni syarat sah solat. Apakah syarat supaya solat yang kita dirikan tu sah ataupun diterima oleh Allah? Yang pertama, kita mestilah menghadap kiblat. Kiblat ialah menghadap ke arah Kaabah di Mekah. Tak sah solat orang yang tak menghadap kiblat. Menghadap kiblat Yang tu syarat sah yang pertama. Yang kedua, kita mestilah suci daripada hadas dan najis. Suci daripada hadas dan najis. Macam tadi, untuk wanita mestilah suci daripada haid dan nifas. Kalau yang paling mudah adalah kita tak berada dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar. Kita kena ambil wuduk kan untuk nak sucikan diri daripada hadas kecil. Kalau untuk hadas besar, kena mandi wajib.
Yang ketiga, yakin masuk waktu solat. Yang keempat, menutup aurat. Aurat untuk lelaki kat mana? Di antara pusat dan lutut. Manakala aurat untuk perempuan pula adalah keseluruhan anggota badan selain muka dan tapak tangan. Yang kelima, mengetahui kaifiat solat ataupun dia tahu cara-cara untuk menunaikan solat.